Sekolah kota pun ada kan? Sekolah menengah apa? Sekolah menengah Duha. Sekolah menengah kota. Sekolah Duha tu. Oh, Duha tu Tak buka. Kalau buka kan. Buka kan dia panjang. Jalur panjang ni. Kita buka. Kitab apa? Kitab ni kan? Akidah Ahli Sunnah ni. Betul ya? Kita ke majlis pengajian kuliah malam ni, kita sama-sama kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih ia kasihi, kata Rasulullah, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan Imam kita. Kemudian tak lupa juga saya muliakan Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana dapat bersama sekali lagi malam ini untuk kita sambung kuliah. Muka surat apa tu tuan? Itu surat apa je tu? 56. Ha? 56. 56. 56 Okey. 56. Ayat dia apa? Inna fi khalqis samawati wal ardh. Mana tu ayat ni? Sudah kalau putih. Dia letak sama. Tajuk apa tuan? Fasal apa? Akidah yang batil. Akidah yang batil. Oh, saya tengok. Dia letak sama ni. Okey. Akidah yang batil, Jabariyah sudah. Okey, Jabariyah. Masih lagi pembahasan Jabariyah. Okey, hari itu kita dah bahas berkenaan Mu'tazilah. Ada beberapa akidah yang batil. Pertama, contohnya Mu'tazil.
yang kedua Jabariyah, yang ketiga Qadariyah. Jadi sini sebut ada 3 lah, tapi sebenarnya bukan 3, banyak lah berkenaan akidah-akidah yang batil ni, yang sesat sebagainya. So malam ini kita lihat pahaman Jabariyah, bersambungannya firman Allah Ta'ala. Okay. Berdasarkan nas-nas tersebut, kita ghostan sikit ke belakang. Berdasarkan nas-nas tersebut, nyatalah dengan jelasnya kesesatan mazhab Jabariyah yang menafikan langsung usaha dan ikhtiar hamba. Jabariyah ni dia menafikan mazhab dia kata, sini sebut mazhab lah, mazhab ataupun fahaman lah, lebih sesuai pada pahaman Jabariyah yang menafikan langsung usaha dan ikhtiar hamba. Selain daripada akidah tersebut, mazhab Jabariyah tidak mahu menggunakan akal fikirannya untuk memikirkan sesuatu peristiwa yang terjadi di alam dunia ini. Padahal Allah Ta'ala jadikan segala apa yang ada dalam alam dunia ini untuk manusia memikirkan kekuasaannya Allah. Ini telah tegaskan oleh Allah Ta'ala dalam firman Allah Ta'ala. Jadi orang gurung Jabariyah ni dia malas berfikir, sudah kita lah, malas berfikir. Dia harapkan orang kata hanya sekadar pertolongan dan bantuan daripada orang, tak nak usaha dan ikhtiar. Ni pahaman yang tak betul lah, sesat lah, kita sesat lah je tu, tak faham. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah ni dia tengah-tengah. Kita faham ahli sunnah wal jamaah, so makna mesti ada usaha dan ikhtiar. Lepas tu dah ada usaha ikhtiar, baru serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jabariyah dia tak ada usaha ikhtiar, duduk nonggok je tu lah, sudah kita ni nonggok yang harap je lah. Kalau ada, kalau untung-untung sabut kang timbul, untung-untung batu kang tenggelam, macam tu lah. Dia malas usaha dan ikhtiar. Sedangkan kalau kita nak berjaya, mesti ada usaha dan ikhtiar. Nak berjaya lebih, kena usaha lebih. Nak berjaya kurang, usaha pun kurang. Macam tu. Walaupun setiap manusia tu tidak ditentukan dia punya rezeki dia. Kerana ada hadis menyebutkan bahawa setiap kejadian anak Adam tu 40 hari dalam keadaan nutfah. 40 hari dalam keadaan percampuran air benih lelaki, ibu kita dan mak kita kan. Lepas tu 40 hari dalam keadaan alaqah, segumpal darah, dan 40 hari dalam keadaan mudghah, segumpal daging. 40 hari, 40 darab 3 mana 120 hari. Lepas tu ditutupkan ruh. Kalau Allah Ta'ala takdirkan janin tadi jadi manusia, jadilah dia. Maka jadilah ruh. Tiap roh lah, hiduplah dia. Kalau dia takdirkan tak jadi, takdirlah. 120 hari dah datang malaikat yang akan meniupkan ruh tentu. Tapi belum beranak lagi lah, masih dalam perut ibu lagi 120 hari tu. Dia mesti ada 9 bulan barulah dilahirkan ke dunia. Mana lebih 120 hari lah macam tu. Dia adalah perkembangan dia kan. Mula tumbuh, contohnya mata dia, tumbuh otak dia, tumbuh tangan dia, tumbuh kaki dan sebagainya kan. Sampailah sempurna lah. Bayi tadi barulah sampai tahap dan masanya untuk dilahirkan ke dunia. Maka ibu dia pun salinlah macam tu. Jadi pada masa 120 hari itu dalam kandungan ibu, dan memang ada malaikat yang mencatat, menentukan tentang qadar dia, umur dia nanti kalau hidup di dunia berapa lama, dia hidup bahagia ke derita, celaka ke tak celaka, berapakah kadar rezeki dia, semua dah ditentukan Allah Ta'ala. Cuma walaupun ditentukan, kita tak tahu berapa rezeki tu. Tak tahu kita. Sebabnya manusia ni diarahkan supaya berusaha sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, "I'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan." Beramallah untuk dunia kamu seolah kamu akan hidup
100 kali, 100 tahun lagi kan. Seolah kamu akan hidup selama-lamanya. Dan beramal untuk akhirat, seolah kamu akan hidup, akan mati besok. Ya, hadis tu suruh kita beramal. Suruh kita beramal, bekerja, cari rezeki. Tak boleh kita hanya duduk diam sahaja. Hanya mengharapkan pertolongan dan bantuan daripada orang lain. Tentu. Kecuali lah kalau kadang memang kita dah usaha ikhtiar, memang tak dapat pekerjaan lagi, itu dah hilang. Yang tak ada usaha langsung. Jadi orang tak ada usaha langsung ni, dia katakan pahaman Jabariyah. Serah hanya bulat-bulat pada Allah tanpa usaha dan ikhtiar. Jadi Allah Ta'ala bagi kita tulang 4 kerat. Istilah kata ni tulang 4 kerat untuk kita bekerja. Amat malang kalau orang tu dia dia punya anggota badannya normal, tak ada cacat apa-apa. Orang yang cacat pun kita nampak dia usaha kan, usaha bekerja, cari rezeki, berniaga dan sebagainya. Ini badan sihat semua kan, tak ada cacat apa-apa. Tangan komplit, cukup dia punya jari dia, jari-jari pun semua berfungsi. Tangan kiri kanan ada, kaki pun okey kan, badan pun semangat. Tapi tak nak kerja, tidur je kan. Macam cerita Piramli tu lah, Nujum 4 pelalang tu tidur kan. Bila tetamu datang ke rumah tu, apa yang dihidangkannya? Kopi apa? Untuk balik arang kan. Sebab apa? Dia malas usaha. Jadi bila malas usaha, tetamu datang pun kita malu nak melayan tetamu kalau main datang. Sebab apa? Tak ada benda yang kat dapur kita disediakan. Nampak? Baik. Jadi kita teruskan tadi. Jadi berdasarkan nas tersebut, nyatalah dengan jelasnya kesesatan mazhab Jabariyah yang menafikan langsung usaha dan ikhtiar hamba. Selain daripada etikat tersebut, mazhab Jabariyah tidak mahu menggunakan akal. Nampak? Dia tak mahu menggunakan akal. Kalau gunakan akal pun hanya semata-mata nak berdolak dalih lah, istilah kata kan. Gunakan tu hanya sekadar untuk nak melarikan diri pada masalah tu lah. Baik. Untuk memikirkan sesuatu peristiwa terjadi di alam dunia ini, padahal Allah Ta'ala jadikan segala apa yang ada di alam dunia ini untuk manusia memikirkan kekuasaannya Allah. Ini telah ditegaskan Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Mana firman-Nya, tuan-tuan? Tu ayat Quran, surah Al-Baqarah. Ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Maksudnya, inna fi, sesungguhnya pada khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih berganti malam dan siang, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal dan yang mengali, kapal yang kata berlayar di lautan yang menjadi manfaat pada manusia. Kapal tadi dibina menjadi manfaat pada manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in, dan apa yang turun Allah Ta'ala daripada langit yang terdiri daripada air hujan. Fahya bihil arda ba'da mautiha, lalu dengan hujan tadi menghidupkan bumi sesudah mati, sesudah tandusnya bumi. Wa bassa biha min kulli dabbah, dan dikembang biak di dalamnya bumi tadi setiap daripada binatang-binatang ternakan. Kulli dabbah. Wa tasrifir riyah, dan angin yang dibalik-balikkan ataupun bertiup. Was sahabil musakhkhari, dan awan yang bergerak. Bainas samai wal ardi, di antara langit bumi. La ayatin liqaumin yaqilun,
Ini semua menjadi tanda bagi orang yang berakal, bagi orang yang mahu menggunakan akal dia untuk berfikir. Macam tu. Orang yang tak nak menggunakan akal ni, dia tak nak fikir semua dah. Hujan turun ke, hujan tak turun ke, kapal punya bergerak ke, kapal tak bergerak ke, dia tak ada fikir apa. Tung nasib kan, macam tadilah, kalau sabut timbul lah, kalau batu tenggelam lah, kata. Adalah, tak ada sudah lah, macam tu. Macam tu. Baik, seterusnya mana lagi? Okey, belakang pula firman Allah Taala, wallazi maddal ardi wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli samarat ja'ala fiha zawjayn isnaini yuksil laila wan nahar inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Ar-Ra'd ayat 3. Maksudnya, dan dialah yang menjadikan bumi terbentang luas. Nampak? Wa huwallazi maddal arda. Dia menjadikan bumi terbentang luas kan? Wa ja'ala fiha rawasiya wa nahara. Dan dijadikan dalam bumi itu terdapatnya gunung ganang, wa anhara, dan sungai-sungai. Wa min kulli samarat, dan setiap daripadanya itu terdapatnya buah-buahan, jenis-jenis buah-buahan. Ja'ala fiha zawjaini, yang mana pada setiap buah-buahan itu dia adanya pasang-pasangan dia. Ada pasang-pasangan kan? Okay, dia ada bunga jantan, bunga betina. Binatang pun ada jantan, ada betina. Manusia pun ada lelaki, ada perempuan. So maknanya masing-masing hidup dalam keadaan berpasang-pasangan. Lelaki mestilah kahwin dengan perempuan. Lelaki kahwin lelaki, parahlah. Ada je tu. Dia lelaki tapi tak minat perempuan. Dia minat lelaki. Kahwin lelaki. Perempuan dia tak minat lelaki, dia minat perempuan. Perempuan kahwin dengan perempuan. Ni bahaya ni. Transgender kan. Transgender. LGBT, istilah LGBT lah. Lesbian. LG, transgender kan. Gay, semua kan? Okay, dia tak minat dengan lawan dia tu. Dia minat dengan sejenis dengan dia. Dia sukalah gitu. Sebab ada yang macam tu. Jadi macam tu. Kalau perempuan kan, biasa kita panggil dia kak ke, makcik ke. Dia tak suka. Dia suka abang. Abang kan. Kalau abang dia respon lah. Dia panggil abang, dia respon. Sedangkan dia perempuan, sepatutnya kalau lelaki kita panggil abang. Ini perempuan, sepatutnya perempuan ni kita sama ada kita panggil kak ke, puan ke, cik ke kan, kak long ke, kak cik ke. Kak long, kak cik. Ini dia tak respon. Bila kita panggil bang cik kan, dia respon cepat. Mana ada problem tu situ kan. Problem masalah je tu. Ada yang jenis macam tu kan. Ada. Tak tahulah. Mungkin mak dia mengandungkan silap air bulan ke tu tahu. Baik, seterusnya. Kemudian yusin lailan nahar. Kemudian Allah Ta'ala juga menjadikan siang dan malam. Ada siang, ada malam, dimasukkan siang ke dalam malam. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Semua tu tadi kan menjadi tanda bagi orang-orang yang mahu berfikir. Jadi Allah Ta'ala bagi kita akal pemikiran untuk kita berfikirlah. Akal kita ni boleh fikir menjangkau alam, sejauh alam boleh kita fikirlah. Tapi dengan syarat kita menggunakan sepenuhnya akal pemikiran kita. Tapi masalahnya ada manusia ni bila berfikir terlampau tinggi sangat pun masalah juga tu. Akhirnya dia tak hidup tak bertuhan pula. Bila terlampau sangat tinggi pemikiran dia, jadi gila.
Sampaikan dia kata Tuhan tak wujud, dia kata. Ataupun selepas kematian tidak ada lagi hari kebangkitan. Sampai begitu tahaplah. Ataupun dia kata alam ini jadi dengan sendirinya, tiada yang menjadikan alam. Teruklah pemikiran tu. Alam terjadi dengan sendirinya. Atau sebab bila disebut, bila berlaku sesuatu tu dia kata bencana alam. Bencana alam ni semua bencana alam. Zahiriat bolehlah kita kata bencana alam. Hakikat sebenar tak boleh kita katakan bencana alam. Kerana setiap benda tu berlaku semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. La tataharraku zarrah illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah pun dalam muka bumi ini kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Tak ada izin ni memang tak akan bergerak. Tak akan terjadi. Mesti dengan izin Allah. Baik, seterusnya. Dengan keterangan ayat tersebut, terbuktilah bahawa Allah Ta'ala jadikan akal pemikiran ialah agar manusia itu menggunakannya untuk memikirkan segala apa yang terjadi di sekitar alam dunia ini. Kerana dengan akal lah manusia dapat menimbang buruk baiknya pekerjaan. Dan dengan akal juga manusia dapat memperoleh segala apa yang dicita-citakannya. Selain daripada etikat-etikat tersebut, terdapat juga beberapa etikat mereka yang sesat, yang mana etikat-etikat itu sama dan serupa dengan etikat mazhab Mu'tazilah. Antaranya ialah pertama, contohnya syurga neraka kedua-duanya akan rosak binasa. Ni kan mereka faham begitulah. Syurga neraka ni kedua-duanya akan rosak binasa. Manusia tidak berkuasa langsung atas sebarang apa tujuan pun, malah mereka adalah sebagai benda yang keras sahaja. Mereka macam benda yang keras sahaja, tak ada usaha dan ikhtiar. Sedangkan manusia itu dibagi pilihan oleh Allah. Kan? Kita dibagi pilihan dan Allah Ta'ala untuk memilih benda baik, benda buruk. Benda baik dan buruk. Tetapi ada masa ketikanya kita tidak lagi boleh memilih. Bila datang suatu ketentuan Allah Ta'ala tu, dia nak luluskan ketentuannya, dia mesti berlaku. Contohlah dalam bab kemalangan kan, dalam bab kemalangan jalan raya, bila kita buat kereta, sudah tentu kita akan bawa kereta secara berhati-hati, betul tak? Takut sama ada kita terbabas ke, terlanggar dan sebagainya. Tetapi bila Allah Ta'ala nak meluluskan qadar dia tadi, kita mengelak macam mana pun mesti berlaku. Dia mesti berlaku juga. Sebab apa? Allah Ta'ala nak meluluskan qadar dan qadar dia lah. Qadarnya telah tetapkan jali, menyatakan kita ni akan berlanggar, aksiden, jam sekian, pukul sekian, tempat sekian, pukul sekian, masa sekian dan sebagainya. Macam mana pun kita ni pakar, macam mana pun buat kita, mesti berlaku. Sama ada kita terbabas sendiri ke, ataupun orang langgar kita. Dia mesti berlaku juga. Masa itulah Allah Ta'ala akan menghilangkan pemikiran kita. Akal kita akan hilang masa itu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak meluluskan qada dan qadarnya lah. Tak boleh kita buat apa tu. Dan biasanya berlaku benda itu sekelip mata je dia berlaku. Sekelip mata berlaku accident. Tak boleh buat apa. Nak elak macam mana pun tak boleh. Cuma kita tak tahu efek selepas kemalangan tu. Macam mana keadaan dia. Sama ada kita meninggal ke, tak meninggal ke, kan, ICU ke dan sebagainya, ataupun tak cedera apa-apa pun. Ada juga berlaku kemalangan tak cedera apa-apa pun, kereta romok kan, kereta romok hancur, tapi orang dalamnya keluar sihat, boleh tak ada cedera apa-apa pun. Macam mana tu? Ada kadang-kadang kereta tak adalah remuk sangat pun, sikit je kena, kemek sikit, tapi orang mati, meninggal dunia orang tu kan, sikit je tergantuk, sikit je meninggal. Nampak? Mana Allah Ta'ala nak meluluskan
qada-qadarnya mesti berlaku, tak boleh buat apa. Dan setiap benda berlaku mesti ada hikmah dia. Mesti ada hikmah dia sebalik daripada peristiwa tersebut. Macam tu. Baik. Yang ketiga, manusia tidak boleh melihat Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Ini pun pemahaman tak betul. Kerana ikut pada pandangan dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini, manusia dapat melihat Allah di akhirat dengan syarat dia masuk syurga lah, beriman pada Allah, dan ahli syurga dapat melihat Allah Ta'ala. Wujuhi yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu manusia dapat melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala mereka sendirilah. Di dunia kita tak dapat melihat Allah. Sebab apa? Antara kita dengan Allah ada hijab. Ada hijab yang menghalang kita daripada melihat Allah. Kalau tak ada hijab, nampak je. Baik. Yang keempat, Quran adalah karangan manusia sahaja. Quran adalah karangan manusia sahaja. Ini pun tak betul juga. Tak betul kan? Kerana Quran adalah mukjizat yang turunkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi kandungan Quran tu adalah mukjizat. Mukjizat terbesar Nabi ialah Quran. Baca Quran tak sama dengan baca paper. Kita baca paper, banyak mana pun kita baca, kan? Tak sama pahala. Mungkin ada pahala kalau kita baca benda baik, tak adalah pahala. Tapi kalau Quran beza. Satu huruf je dah berapa pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tak kata alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif itu dikira satu huruf. Lam itu dikira satu huruf. Mim itu dikira satu huruf. Ganjaran satu huruf 10 ganjaran pahala. 10 ganjaran pahala. Kalau surah Fatihah tuan baca tu agak berapa pahala tu? Kan? Banyaklah pahala dia. Tak sama macam baca surah Khabar. Baca WhatsApp. Mesej dalam WhatsApp kan? Tak sama pahala dia. Yang kelima, sesiapa pun kenal dengan Allah, walaupun mereka tidak mengucap dua kalimah syahadah, mereka tidak boleh dianggap kafir. Nauzubillah. Ini pun tak betul lah pemahaman ini. Dia kata sesiapa pun kenal Allah. Ya ke semua orang kenal Allah? Tak juga kan? Tak semua orang kenal Allah. Malah orang Islam pun kadang-kadang confuse juga. Yang ini tak mengaji, tak belajar pun, dia tak kenal dengan Allah. Tu yang ini tak semayang, tak puasa. Dia tak rasa apa. Dia tak rasa bersalah pun kalau tak semayang. Boleh tanya kau Islam tak? Islam. Islam tak? Islam. Bila kita kata dia bukan Islam kan, marah dia. Dia terasa sembahyang tak? Tak sembahyang. Kan? Kalau sembahyang pun sembahyang raya. Tu pun nasib ada raya. Tu pun nasib ada hari raya. Kalau raya tak ada? Tunggulah orang dia mati nanti barulah orang sembahyangkan dia. Sembayanglah kamu sebelum kamu disembayangkan. Sembayanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Tu nasib lah tu. Maknanya itulah sekali. Waktu dia mati itulah sekali dia masuk dalam masjid ataupun dalam surau. Kalau sembahyang dalam masjid dan surau lah. Kalau orang tak nak bawa jenazahnya ke surau, ke masjid dia, tak ada lah dah. Kalau sembahyang ke rumah lah. Dah tak sembahyang, nak macam ni. Kemudian yang keenam, Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat kamalat. Dia kata Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Sedangkan apa yang kita belajar, Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada sifat naqais, kekurangan-kekurangan. Kalau kita ada sifat kekurangan-kekurangan kita. Betul tak? Dalam bab melihat pun kadang kita kurang. Bab melihat kita kurang tak? Kurang. Kita lihat benda terlampau dekat, jelas tak? Tak jelas. Kita melihat benda terlampau jauh,
Jelas tak? Tak jelas. Mesti benda yang pertengahan. Boleh nampak jelas. Tu pun kalau mata kita clear lah, bagus. Kalau nak mata pun nak rabun, dokek pun tak jelas, jauh pun tak jelas, tengah-tengah pun tak jelas. Sebab apa? Mana dah berumur. Hanya bergantung pada cermin mata. Kalau tak ada cermin mata, tak ada. Okey? Sebenarnya mata kita pun kan terbatas. Kita hanya boleh melihat benda yang ada cahaya, betul tak? Benda yang sampai cahaya boleh dilihat. Benda tak sampai cahaya boleh lihat tak? Tak boleh lihat. Benda tak sampai cahaya macam mana? Contohnya waktu malam gelap, lampu jalan pun tak ada, lampu suduh pun tak ada, lampu tu tak ada, semua lampu tak ada, lampu kereta tak ada, motor tak ada. Nampak tak? Tak nampak. Habis pondok kita pijak, kita langgar kan, silap ular pun terpijak kan? Nampak apa? Sebab apa? Kita bergantung pada cahaya. Allah Ta'ala tak jadikan manusia ni hidup mesti ada cahaya. Kalau cahaya tak ada, habis. Matahari tu, tuan-tuan fikirlah matahari tu agak berapa bilion tahun kat matahari tu bersinar kan? Berapa lama dah dia bersinar tak tahu kan? Kalau matahari tak ada macam mana? Takdirkan Allah Ta'ala padamkan cahaya matahari tu. Allah Ta'ala takdirkan padam cahaya matahari. Berapa lama kita boleh hidup dengan hanya bergantung dengan cahaya lampu, lampu sudu, lampu tu, lampu dan sebagainya. Agak berapa lama kita boleh bergantung? Tak lama kan? Nampak kelamaan habislah. Gelap gelita, tak ada apa. Macam tu. So Allah Ta'ala bagi kita nikmat matahari kan? Tu pun matahari panas sikit pun kita pun dah marah. Panas bona kan? Hari ni melasing panas. Menyengat-nyengat panas kan? Tu pun dah mula dah komen tu komen ni lah kan? Allah Ta'ala kata manusia ni panas sikit pun bongi, hujan lebih sikit pun bongi kan? Macam mana nak bagi ni? Baik. Jadi etikat mazhab Jabariyah yang sesat ini ialah etikat yang dikembangkan oleh Al-Jahmu bin Safwan Al-Farisi. Nama orang lah. Al-Jahmu bin Safwan Al-Farisi. Kalau Farisi ni orang Faris lah. Orang Parsi lah. Disebut Farisi ni orang Farsi. Salah seorang daripada pemimpin mazhab Jabariyah. Pengikut dikenal dengan nama mazhab Jahmiyah. Dia pun dinamakan dengan mazhab Jahmiyah. Beliau mati dibunuh oleh Salam bin Ajwas Al-Mazini di satu tempat bernama Al-Marwa, sebuah bandar yang masyhur di Khurasan, dalam masa pemerintahan Bani Umayyah pada tahun 131 Hijrah. Etikat dan keyakinan mazhab Jahmiyah ini adalah bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh itu, umat Islam yang telah berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah janganlah terpedaya dan terpengaruh oleh etikat Jabariyah yang sesat ini. Macam tu. Apa tak? Dia asalnya etikat tu, etikat akidah. Walaupun dia punya pengasas tu dah tak ada dah, tapi dia punya pemikiran tu masih berlaku lagi. Kalau zaman sekarang lah, masih ada lagi pemikiran. Terutama jenis orang yang malas bekerja. Orang yang jenis malas bekerja, hanya duduk diam ke, hanya menyerah nasib sahaja kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala suruh kita berusaha, bekerja sedaya upaya kita, mana yang kita mampu, kerjalah. Betul tak tuan? Itu juga dengan faham Mu'tazilah. Mu'tazilah kita dah baca di belakang. Walaupun fahaman Mu'tazilah ni dia tak ada, dia punya pengasas dia tak ada dah, tapi pemikiran Mu'tazilah ni masih lagi mengalir dalam pemikiran orang Islam sendirilah. Apa dikatakan faham Mu'tazilah? Faham Mu'tazilah ni satu pemahaman yang meletakkan akal lebih tinggi daripada Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akal lagi tinggi.
Mana dia dah bertuhankan kepada akal. Bertuhankan kepada akal. Macam tu. Mana akal dia kata tak boleh, tak boleh lah. Walaupun ayat Quran kata boleh. Ataupun kalau ayat Quran kata haram, tak boleh buat, haram ni. Tapi kalau segi logik akal dia boleh. Boleh lah. Jadi, sebab dia letak akal lebih tinggi daripada Quran hadis. Faham Mu'tazilah kan? Ada orang yang fikir macam tu. Seterusnya Qadariyah. Okey. Bagaimana pula pahaman Qadariyah? Ialah satu mazhab yang dianjurkan oleh An-Nizam, salah seorang pemimpin mazhab Mu'tazilah yang terkenal. Rupa-rupanya Qadariyah ni pun dia adalah pecahan daripada pahaman Mu'tazilah jugalah. Qadariyah. Baik. Beliau telah menyebarkan etikadnya kepada orang ramai bahawa segala perbuatan manusia yang dibuatnya dengan sengaja, ikhtiari, terjadi atas daya upaya manusia itu sendiri yang diciptakan oleh kudrah yang dijadikan Allah Ta'ala untuk manusia itu sendiri. Menurut etikad dan percayaan mazhab Qadariyah, seorang hamba berkuasa penuh dengan menjayakan segala urusan dan pekerjaannya sehari-hari tanpa disertai dengan kudrah Allah. Nampak? Dia kata manusia ni 100% lah yang menentukan sama ada berjaya ke tak berjaya. 100% dia menentukan. Ini bahaya juga pemikiran ni. Kalau seandainya kan kejayaan kita ni 100% bergantung pada kita, semua orang nak berjaya. Betul tak? Semua orang nak berjaya. Semua orang nak rumah besar. Semua orang nak kaya raya. Siapa nak miskin? Betul tak? Tak adalah orang kerja kerani. Semua kerja bos, semua CEO je. Kalau semua CEO, siapa yang bawah dia? Siapa yang nak menghantar surat? Siapa nak menghantar surat? Siapa nak jadi driver? Semua jadi CEO. Sedangkan dalam satu organisasi besar, jabatan ke, kilang ke kan, mesti ada kan yang penghantar surat, yang kerani, yang penyelia, yang supervisor. Betul tak? Yang CEO dia, yang itu, yang ini, driver, semua ada lah kan? Yes. Semua ada tugas masing-masing. Yang bawa lori kan, yang packing barang, betul tak? Kalau semua CEO, siapa nak bekerja? Ya aku CEO. Aku tak buat ni packing barang ni gitu. Tak main lah aku CEO. Kau CEO, aku pun CEO juga. Aku CEO juga. Betul tak? Macam tu. Jadi akan berjalan tak organisasi tu? Tak akan berjalan. Semua nak orang kata jadi bos. Duduk standar macam tu je. Macam tu kan? Duduk standar. Siapa yang dia nak arahkan ni? Biasanya CEO dia mengarahkan orang bawah. Kalau semua CEO, siapa yang nak kena arah? Nampak? Sebab Allah Ta'ala ni jadikan manusia ni dia ada berperingkat-peringkat, pecahan-pecahan dia. Kan miskin, hidup sederhana, kaya raya, kaya sangat kaya dan sebagainya. Okey, mesti ada pecahan-pecahan begitulah macam tu. Jadi yang miskin akan bergantung pada orang yang kaya. Orang kaya juga bergantung pada orang miskin. Jangan kita anggap bila kita kaya, kita tak bergantung miskin. Jangan. Sebab orang kaya pun bergantung pada orang miskin. Apalagi macam CEO. CEO jangan buat kita. Dia akan bergantung dengan driver kan. Bila driver tak ada, yang mulalah risah. Mana driver ni? Mulalah telefon. Oi, kau mana ni? Aku nak pergi meeting ni kan. Jarang CEO buat kereta sendiri. Dia duduk sandar belakang tu je. Jadi dia bergantung pada orang bawah jugalah untuk sampai ke tempat dia. Malahan driver pun lagi tahu pula
kat mana kita nak minum teh tarik dan sebagainya. Driver itu. Malah CEO pula tanya dengan driver. Mat, kita nak minum ke mana ni? Kau tahu tak potnya yang bagus ni? Tahu bos, kata. Bos ikut je, dia kata. Jom, dia kata. Dia tahu je pot yang teh tarik soda roti canai benda kan. Sedap-sedap semua dia tahu. Yang goreng apa. Bos tak tahu, dia tak tahu. Bos tahu meeting je. Dia tak ada, bos tahu benda tu ada je. Dia tak tahu pun siapa yang masak sedap, tak sedap tak tahu. Macam tu. Baik itu tadi. Jadi menurut etikad dan kepercayaan mazhab Qadariyah, seorang hamba berkuasa penuh pada menjayakan segala urusan dan pekerjaan sehari-hari tanpa sertai dengan kudrat Allah. Nampak? Sedangkan kita ni tak boleh lari daripada kudrat Allah. Dan Allah Ta'ala lah yang akan membuat pecahan manusia ni, ada pelbagai jenis kaya, miskin, kan, sederhana kehidupan dan sebagainya. Malahan dengan kesaksian usaha dan ikhtiar hamba itu sendiri berhasil segala apa yang dikenakinya dengan tidak berhajat kepada kekuasaan Allah Ta'ala lagi. Jadi perhubungan atau pertalian kudrah dari Allah Ta'ala dengan usaha dan perbuatan hamba tidak ada sama sekali. Ini pahaman Qadariyah lah. Dia kata tak ada. Maknanya ikatan kita dengan Allah Ta'ala tak ada lah. Dia kata. Maknanya berjaya ke tak berjaya, terpulang pada manusia sendiri. Kalau macam tu kan, semua nak berjaya. Tak ada orang miskin macam tadi kan. Semua nak kaya. Tapi sebaliknya, Allah Ta'ala menjadikan manusia ni ada pelbagai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Betul tak? Yang miskin bergantung pada kaya, yang kaya pun bergantung pada orang yang miskin. Ada yang jadi pemimpin, ada yang menjadi rakyat. Kalau semua pemimpin, siapa yang jadi rakyat? Semua pemimpin, semua YB je. Semua YB je. Yang berhormat, yang bersara, semua YB kan? Bersara pun YB juga. Betul tak? Yang berusaha semua YB. Tapi siapa pula yang nak di apa ni? Jadi orang biasa ni, tak ada kan. Jadi mazhab Qadariyah telah memutuskan langsung hubungan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Nampak? Ini Qadariyah. Dia putus hubungan dengan Allah. Tu yang jenis yang tak semayang tu. Sebab apa? Dia putus hubungan dengan Allah. Dia beranggapan nak kaya ke, senang ke, atas usaha sendiri. Tak ada kaitan dengan Allah. Sedangkan kalau dia fikir kan, udara yang dia sedut ni pun siapa bagi? Udara yang disiup, yang tak perlu bayar apa-apa ni kan, siapa bagi? Allah lah bagi. Kalau Allah Ta'ala tariklah udara ni macam mana? Mampulah melupa macam ikan kena tubuh. Ikan kena tubuh. Dan makhluk ni pun ada yang hidup di daratan, ada hidup di lautan, di air. Macam mana Allah Ta'ala bagi kelebihan binatang tu hidup dalam air. Binatang hidup dalam air ni kalau dibawa naik ke darat, dia akan mati. Sebab apa? Memang Allah Ta'ala ciptakan dia hidup dalam air. Kan, bila kita tangkap ikan tu, bawa naik ke atas, mati dah. Sebab dia tak bergantung dengan udara yang kita hidup ni. Tapi jangan kita pula masuk dalam air. Mati juga. Sebab kita dalam air tu ada udara kan. Dalam air pun ada udara juga. Di sekitar kita ni, luar air pun ada udara juga. Tapi udara yang kita hidup ni tak sama dengan itu. Binatang kelebihan dia. Allah Ta'ala jadikan binatang ni lain daripada yang lain. Ada binatang terbang udara, ada binatang hidup dalam tanah pun ada. Contoh tengok cacing hidup dalam tanah. Macam mana dia boleh hidup? Tak? Jangan kita duduk dalam tanah kan. Mampu kan? Tak bernafas kita dalam tanah tu. Gali kubur tu, gali lubang kubur tu, duduk dalam kubur tu.
seminggu kan, mungkin 3-4 hari kan, mampu hilang tu. Tak bernapas kan. Ada viral dulu. Ha. Dapat viral apa yang masak dah beli. Ha. Dia tinggal je lah. Lepas tu dia lari balik. Ha. Hidup balik. Hidup. Dia tolong tu hitam tu. Ada juga yang berlaku begitu. Dia tahu dah tu. Maknanya memang dia boleh meninggal dunia lah. Tak macam mana mungkin waktu dia orang jumpa tu, mungkin dia pengsan ke dan sebagainya, jadi orang anggap dia dah mati. Dah sejuk kan, dah jantung pun tak bergerak dia tak. Jadi orang anggap dia mati. Tiba-tiba tengok hidup rupanya kan. Mana hidup kali kedua lah tu. Hidup pertama mungkin dia banyak dosa maksiat. Hidup kedua bagi peluang sekali lagi kata Allah Taala. Kalau hidup kedua ni kau masih lagi tak taubat dengan aku ni, tak tahulah. Allah cakap. Bagi peluang hidup kedua macam tu je perangai. Orang biasa hidup sekali je, dia dapat hidup 2 kali. Tu kelebihan Allah Taala pada dia lah. Mungkin adalah sesuatu mungkin Allah Taala nak tunjuk pada kita. Baik, seterusnya Allah dan makhluk tidak ada sedikit pun pertalian dengan perbuatan memperbuat sesuatu benda yang ada di alam dunia ini. Ini faham Qadariyah tadi lah. Mana pahaman Qadariyah telah memutuskan langsung perhubungan Allah Ta'ala dengan makhluk. Menurut iktikad Qadariyah, Allah dan makhluk tidak ada sedikit pun pertalian dengan memperbuat sesuatu benda yang terdapat di alam dunia ini. Mazhab Qadariyah berkeyakinan wujud kebahagiaan dan kecelakaan bagi diri hamba itu adalah kesan daripada kekuasaan yang tersedia dalam diri hamba itu sendiri, bukan daripada kekuasaan Allah. Jadi berjaya tak berjaya tu hasil daripada kekuatan yang ada dalam diri dia sendirilah. Ni bahaya ni pemahaman ni. Bahaya kan? Macam tu. Itu biasalah tu kadang-kadang motivasi, ceramah-ceramah motivasi macam direct selling ke hawa benda lah. Jadi berniaga ni. Orang berniaga kan biasalah bila ada top ceramah kena motivasi, dia kata kamu tak berjaya kena usaha kan. Dia tak ada dikaitkan dengan doa tu, tak ada. Tak ada dikaitkan dengan bantuan pertolongan Allah tu, tak ada. Salah silap tu. Tapi kalau dia bagi motivasi, semangat, kena usaha rajin, kata buat downline lah, buat teamwork lah, macam-macam lah. Kalau kamu nak berjaya, nak dapat pangkat diamond lah benda kan. Tapi ke ujung tu ada dikaitkan kan dengan ketentuan Allah, dengan doa, dengan solat. Tu okey lagi. Betul lah cara tu. Ni masalah ni yang hanya semata-mata kan 100% dia kata bergantung dengan usaha kamu, tak ada kait dengan Allah. Ni tak betul lah pemahamannya tu. Bahaya. Apalagi kalau yang bagi talk tu pula, bagi ceramah tu memang jenis orang tak semayang. Lagi parah. Jenis tak semayang bagi ceramah, bagi motivasi. Mungkin disebabkan dia pencapaian dia, mungkin ranking dia tinggi ke, mungkin dia punya sale sebulan sampai 20,000 satu sebulan dia punya sale-nya. Jadi masalah dia tak semayang, dia tak solat, dia hanya menyerah pada 100% usaha dia je. Bahaya juga orang bagi ceramah macam tu kan. Orang ceramah macam tu waktu semayang pun dia ada puluhnya, tak ada berhenti waktu solat dah. Terus jalannya walaupun azan. Mana kalau kita nak bagi orang ceramah pun, kalau kita ustia lah, kenalah tengoklah latar belakang orang tu. Tak guna kalau dia sale banyak pun tapi tak solat pun apa kan. Baik, seterusnya etikad Qadariyah yang sesat ini adalah bertentangan dengan etikad Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam Quran telah tegaskan dengan jelasnya bahawa perbuatan hamba tidak memberi kesan tanpa disertai dengan kudrat Allah. Hamba itu sendiri, jika Allah Ta'ala berkehendak untuk memusnahkannya, maka Allah Ta'ala boleh memusnahkannya dengan tiada siapa pun yang boleh menghalangnya. Nampak? Siapa pun tak boleh halang kalau Allah Ta'ala nak memusnahkan sesuatu benda, nak merosakkan.
Kalau Allah Ta'ala nak datang COVID ni, COVID sibuk COVID ni kan. Kita buat macam mana pun tak boleh. Buatlah macam mana pun masih tak boleh. Ni pun salah satu daripada kekuasaan Allah Ta'ala juga. Malaysia usaha tiar macam mana pun tak boleh nak halang kan. Macam tu. Tapi setiap penyakit tu ada ubat. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubat. Mungkin tak jumpa lagi dia punya ubat. Vaksin ni pun tengah percubaan kan. Vaksin pun tengah percubaan lagi. Tak tahu lagi ni bila vaksin ni akan dapat untuk jumpa, untuk cegah COVID ni. Tak tahu. Kan? Banyak sebenarnya hikmah COVID ni. Banyak. Salah satunya Allah Ta'ala kata aku nak tengok macam mana kehebatan kau. Kau boleh lawan tak? Senjata tak nampak. Kan? Benda tak nampak. Aku habis pun tak nampak tak benda. Kita tak tahu benda tu ada sekitar kita, tak nampak. So benda tak nampak jangan kita anggap tak ada. Itu juga dengan Tuhan. Ada orang tak percaya dengan Tuhan. Dia kata Tuhan tak nampak. Kita nak sembah mesti benda nampak. Benda tak nampak apa nak sembah. Kan? Macam tu. Tak nampak. Tapi walaupun tak nampak, orang percaya COVID ada. Walaupun tak nampak, orang percaya, yakin COVID ada. Tak? Tapi bila bab Tuhan, dia tak percaya pula. Allah Ta'ala tu wujud ada, dia tak percaya sebab Tuhan tak nampak. Kan? Tak nampak apa nak sembah. Kan? Tu jenis orang macam tak percaya dengan Tuhan. Golongan-golongan tak percaya dengan Tuhan tu. Macam tu. Baik Dan Allah Ta'ala firman Al-Quran, in yasha' yuzhibukum ayuhan nas wa ya'ti nabi akharin wa kana Allah ala zalika qadira. Surah An-Nisa ayat 133. In yasha' yuzhibukum. Jika Allah Ta'ala berkenaki, nescaya dia boleh memusnahkan kamu. Kalau Allah Ta'ala kenak, dia boleh memusnahkan kamu. Sekelip mata sahaja. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Wa ya'ti bi akharin. Dan Allah Ta'ala datangkan akan kaum yang lain. Nampak? Wa ya'ti bi akhirin, Allah Ta'ala boleh datangkan kaum yang lain. Kaum yang lain yang boleh melakukan ketaatan pada Allah. Wa kana Allah ala zalika qadira. Dan Allah Ta'ala atas sesuatu tu maha berkuasa. Demikian itu. Okey? Habis tuan perbincangan kita malam ni. Sekadar tu. Kata kita sambung lagi lah perbincangan kita. Kenaan dengan Qadariyah. Panjang lagi belakang tu. Wallah alam. Saya buka soalan. Ada tak soalan? Ada pertanyaan? Pakistan dia. Pakistan itu mazhab mana? Saya Pakistan Dia pada dia di sini mazhab lah, Hambali ke, Maliki ke, Syafi'i ke. Kalau campur-campur. Hanafi lah, mazhab Hanafi lah tu. Manifah Hanafi. Hanafi. Kadang dia campur macam kat India tu ada yang apa Syafi'i ada. Kat India kan ada Syafi'i ada, Maliki ada, Hambali ada. Mazhab dia beza. Tak sama. Kan. Masjid India tu kadang dia mazhab lain. Maliki dia. Masjid India Temiang apa dia kadang mazhab dia lain. Dia wazan dia lain masa tu.
Kita azan waktu sekian-sekian kan. Dia lain. Kalau kita azan contohnya kalau asar tu pukul 4 kan. Mungkin di asar dia pukul 5 kan azan. Pukul 5 kan azan azan. Kerja dah dia buat. Ha? Hari kerja buat. Orang ingat jangan sesat. Awal kerja kan mau diazan. Macam tu. Jadi maksud yang paling betul sekali kalau main sunat, Ha. baca Fatihah dengan bila ayat Al-Kafirun. Boleh. Fatihah, Qul ya al-kafirun rakaat pertama, kedua Fatihah dengan Qul huwallahu ahad. Pahala lebih. Qul huwallahu ahad itu yang lazim lah biasa, yang ringkas. Lazim, ringkas, simple. Kalau nak baca yang panjang pun boleh. Bila tahajud dia. Sembahyang tahajud. Tu bacalah panjang-panjang. Ada seorang sahabat pernah ikut Nabi sembahyang tahajud. Apa yang Nabi baca? Kan? Nabi baca suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Kan? Lepas suratul Baqarah, bayanglah suratul Baqarah tu banyak ayat dia. 200 lebih ayat suratul Baqarah. 3 juz kan? 3 juz Quran tu. Suratul Baqarah. Jadi bila dah habis suratul Baqarah, jadi sahabat tu ingat Nabi akan rukuk dan sujud. Rupa-rupanya Nabi tak rukuk sujud. Nabi sambung lagi surah An-Nisa. Sambung lagi surah An-Nisa. Masya Allah. Kan? Sampai habis surah An-Nisa barulah Nabi rukuk. Rukuk dan sujud. Jangan mahu. Bengkok betul. Situ. Jadi sahabat tu lah dia ikut lah. Dia satu lagi nak tengok lah ibadah Nabi. Sembahyang tahajud Nabi itu macam mana. Dia ikut lah. Punyalah lama lah. Kemudian Nabi rukuk tu sama panjang dengan waktu dia baca surah tadi. Rukuk tadi sama panjang dia punya berdiri tadi, rakaat pertama tadi. Rukuk saja. Lepas tu iktidal pun macam tu juga, sama panjang dengan rukuk tadi. Dia punya lama dia. Sujud pun macam tu juga, sama panjang. Larat ke tuan-tuan buat macam tu? Kita larat lah. Itulah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Kita mungkin tak sanggup nak buat, tapi itulah ibadah Rasulullah. Itu terjamin syurga tu, Nabi terjamin syurga. Kita ni tak tahu gini macam mana. Tu sebabnya Aisyah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, buat apalah kau ni dah jamin syurga ni? Kau dah jamin syurga ni, kau ni masih lagi kuat ibadah." Kan? Qiyamul lail setiap malam. Apa jawapan Rasulullah? Apalah aku nak abdan syakura. Tak bolehkah aku ni menjadi orang yang bersyukur? Jadi Nabi nak menjadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Itu sebab Nabi qiyamul lail, ibadah macam tu. Jadi kalau kita nak jadi orang yang banyak bersyukur macam itulah. Macam tu. Kalau sanggup lah. Kalau tak sanggup, buatlah ringkas-ringkasnya. Sembahyang tahajud ringkasnya lah. Buatlah sembahyang tahajud tu, tapi ringkasnya lah. Bacalah macam tadilah. Surah Fatihah, Qul ya al-kafirun. Kat kedua, Fatihah, Qul huwallahu ahad. Dah, salam. Lepas tu sambung tidur balik. Boom. Tu. Macam tu. Janji ada buat. Nak ikut cara Nabi mungkin tak sanggup lah nak buat macam tu. Tu rakaat pertama tadi, rakaat kedua tu macam tu juga. Rakaat kedua ni sama panjang dengan rakaat pertama tadi. Rukuk sama dengan berdiri tadi. Sujud sama juga dengan berdiri tadi. Bayangkanlah berapa jam kat sembahyang Nabi. Macam tu. Kalau sembahyang tasbih, pernah sembahyang tasbih tak? Berapa lama sembahyang tasbih? Yes. Kebiasaan berapa lama? Sunat tasbih Sembahyang tasbih, sunat tasbih, kebiasaannya yang 4 rakaat tu, 4 rakaat kan? Kan setiap tasbih, setiap rakaat tu mesti ada berapa kali? 75 kali tasbih kan? Darab dah tu 4.
Jumlah dia 300 tasbih. Dia 300 tasbih tu kalau kita semayang tu kebiasaannya 45 minit. Empat rakaat 45 minit. Kebiasaannya siapa yang biasa buat dia biasa 45 minit. Dia tak lagi lah 40 minit dia. Dengan imam dulu. Macam tu. Bila saya terlarat. Main tasbih. Okey, insya-Allah. Itu saja perbincangan kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa ma'lum taqabbal azkan halalan mubarakatan katsiran wa siyana fatay alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa tahlana futuhal arifin. Allahumma faqina fid Allahumma faqina fid Allahumma ijma'na hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim.